Tanda yang pertama yakni alamat sughra, tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang kecil, tanda kiamat. Dan iaitu ada barang yang telah jatuh pada dahulu dan sekarang, dan ada yang belum lagi jatuh, yakni telah berlaku. Ada yang telah berlaku, ada yang belum berlaku, kata pengarang kita. Dan setengah daripadanya, banyak ada tanda yang kecil. Setengah daripadanya bermegah-megah dan bermewah-mewah dengan bina masjid, sehingga berkata oleh seseorang, masjid aku terlebih molek daripada masjid engkau. Tingginya dan potongannya dan hiasannya dan lain-lain. Bermegah-megah dan bermewah-mewahan. Kalau kita tengok pun, iya sungguh tau, hari ni masjid banyak, comel-comel masjid. Tapi jemaah dalamnya, kalau ramai alhamdulillah lah. Tapi kalau tak ramai, sedih juga lah tak tengok masjid comel-comel, besar-besar. Kalau ni masjid kalau buat besar-besar, comel-comel belaka, tak ada masjid kecil-kecil. Lepas tu duk banding-banding pula. Masjid kawan comel pada masjid demo. Gini-gini, hiasan lawa-lawanya. Itu antara tanda-tanda kecil juga. Duk banding-banding masjid, bermegah-megah. Masjid tu memang kena buat lah, syiar. Dah kita nak semayang, tak kira lah ke semayang Jumaat ke, kena ada dalam masjid. Tapi tidak disuruh untuk kita bermegah-megah, bermewah-mewah, berbanding dengan sana sini, duk pelengkit masjid orang, duk pergi masjid kita. Itu antara sifat kita manusia lah. Tak boleh lari kita. Dia tengok orang kita lawa, mula kita nak banding orang. Minta jauh lah benda-benda kita lah. Dan lain lagi yang masih berlaku sekarang, telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yatabaha an-nasu fil masajid, atau kama qala, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat, hatta yatabaha an-nas, sehingga bermegah-megah oleh manusia fil masajid, pada berbuat masjid. Orang akan bercakap, orang akan bersembang tentang kemugahan-kemugahan yang berada pada masjid. Kalau bercakap pasal mewah pergi sembahyang masjid, tak kira lah juga. Sembang pasal masjid saja, tapi masjid tak pergi pun. Sedih juga lah dah. Sembang masjid gergang, tapi perginya tidak. Sedih juga lah. Kata sembang kedai kopi juga. Masjid tak pergi pun. Ini masjid, ada surau lah. Kita kata hak kecil-kecil tu tak berapa ramai, sedangkan penduduknya ramai. Tapi yang hadir sembahyang Jumaat di suraunya tak berapa ramai. Sangat sedih juga lah dah. Tapi nak buat macam mana? Kadang-kadang dia adalah azan, dia adalah qomat, dia jadi imam, dia berlaku. Baguslah, tapi dah orang lainnya ke mana? Sian juga seorang-seorang. Tak tahulah kalau kena saya lah tu, kena 2-3 kali pergi masjid, pergi surga lah tu. Dia tak kita cari masjid lain. Tak kita berlaku. Kita lah azan, kita lah qomat, kita lah imam. Sedangkan orang lain ramai lagi, tapi tak pergi. Bila tak ada surga, nak surga, buat permohonan surga, cari sponsor, cari demo, nak ke surga. Bila ada surga, tak pergi. Sembahyang Jumaat. Paginya bila hari raya? Hari raya penuh masjid, penuh surga, tak payah melipah-lipah. JK masjid pasal beli tikar pun letak luar, pasang kamera masuk bawah. Ada kata raya sebab balik belaka, anak-anak luar-luar ni semua balik belaka. Jalan balik belaka lah. Tapi kalau sembahyang Jumaat tak aman. Dah 2 orang, 5 orang. Sedangkan penduduknya ramai.
Tak tahu gimana. Hari raya penuh. Kadang-kadang hari raya bagi mana ramai-ramai. Yang kedua ramai sikit bulan puasa lah, main tarawih. Main tarawih ramai lah. Itu pun 10 hari tamu lah. Bulan yang kedua tu dah mula suruh dah. Sikit-sikit masuk 10 minggu tu 3 1 sah 2 sah. Dan setengah daripadanya barang yang tersebut oleh Nabi SAW dalam hadis Tirmizi, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yafshu az-zina wa yushrab al-khamru wa yakthura an-nisa' wa yuqilla ar-rijal hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid. Kata Nabi SAW, inna min asyrati sa'ah, tanda-tanda kiamat hal lain pula, antara lainnya an yurfa'al ilmu, diangkat oleh Allah Ta'ala akan ilmu, yakni dengan dimatikan orang alim. Allah Ta'ala angkat ilmu dari dunia dengan cara Allah Ta'ala matikan orang-orang alim, tutup guru. Seorang meninggal, orang alim mati. Jadi tinggal tak alim lah. Sebab kita tidak alim, tak ada nak belajar, baru nak belajar tu guru mati pula. Jadi dengan cara Allah Ta'ala mengangkat ilmu dengan cara mematikan orang-orang alim. Seorang ni tu guru ni, ustaz ni. Bila mati orang alim, ilmu yang ada pada dia tidak sempat diperturunkan, tidak sempat diajar pada orang lain, anak-anak murid dia, maka hilang dengan begitulah. Hilang dengan begitu, habis dengan begitu, tak ada orang tahu. Dan nyatalah kejahilan, wa yadhharul jahlu, bila mati orang alim maka nyatalah jahilnya, tak pandangnya. Jahil ni tak pandang lah. Wa yafshu zina, dan banyak orang yang berzina. Banyak orang yang berzina. Dah hari-hari dia tunjuk dalam media sosial benda-benda yang tidak pernah siapa dah. Jadi bila orang tengok, orang akan tertarik dengan perbuatan benda tu, walaupun tak elok, tapi dah main hari-hari dia tunjuk. Orang tengok, terutamanya dalam kalangan anak-anak muda, anak-anak kita yang masih kecil bawah tu, tengok benda-benda yang tak elok, yang tak senonoh. Bila dah sampai ke besar, dia duk tengok sama, dia fikir juga dia. Wa yushrabal khamru, dan minum arak. Ramai juga orang minum arak. Barangkali tempat kita tak berapa sangatlah, kita pun tak jumpa. Tapi ada setengah tempat tu araknya sangat berleluasa, harganya pun murah-murah. RM3 seting. Saya pernah tanya, RM3 seting, budak minum. Budak sekolah kan dah minum. Saya pernah tanya, berapa beli? Murah, saya kata ustaz, berapa? RM3 seting. Oh, murah. Macam air cola, air Pepsi lah. Biasa kita tengok budak-budak kita minum air cola, air tin lah, air tin tu. Harga apa RM3 seting minum. Budak sekolah kan minum. Islam muayyab Islam. Tapi itulah kita nak kata kan, kita nak hukum nak kita tak boleh jatuh hukum. Kau orang ada kata bahawa siapa nak jatuh hukum orang? Bukan Tuhan. Sedangkan benda tu Tuhan nak beritahu kita, bahasa minah ni dosa besar. Tapi tadi gitulah. Kata tegur dalam hati, wahia adhaful iman, selemah-lemah iman. Maka bawan ada. Minum arak. Budak sekolah rendah minum arak. Sebab apa? Araknya banyak, berleluasa. Sini mungkin payah kita nak jumpa lah. Ada setengah tempat. Lepas tu bila minum dia tanya, rasa lagu mana? Dah minum. Nak tahu juga rasa lagu mana? Sebab kita nak minum tak boleh, haram. Dan dia minum kita tanya, sebab boleh tanya. Rasa lagu mana? Rasa lagu pahit. Lepas tu minum juga, minum lah. Pahit pun minum juga. Itu budak. Ayatnya tak tahu lah ke mana dah. Anak
Minum air. Sebab apa? Tengok orang dewasa minum. Tengok orang dewasa minum, jadi budak-budak pun nak minum juga lah, nak terang. Kebetulan murah pula. Tak ada apa-apa lah. Dia boleh kan. Wa yaksuran nisa, dan tanda lainnya kata Nabi, ramai orang perempuan. Orang perempuan pada hari ini akhir zaman ramai. Wa yuqillar rijal, tapi orang lelaki sikit. Biasa orang perempuan, orang lelaki sikit, orang perempuan ramai. Ini kita boleh tengok sendiri. Mana-mana tempat apa kalau kita pergi, di pejabat ke, di sekolah ke, di kilang ke, di mana ke, hatta pasal malam sekalipun kita tengok ramai orang perempuan, sikit orang lelaki. Macam saya duduk sekolah, saya tengok di sekolah je lah. Bila kita masuk kelas tengok ramainya budak-budak perempuan, lelaki sikit. Dah beranak seorang puang, dapat baby puang. Beranak dua puang, beranak tiga puang. Yang keempat baru keluar anak lelaki. Itulah caranya tu apa? Sikit orang lelaki. Lepas tu orang lelaki mati awal, mati muda. Tinggal orang puang, ada ramai orang puang. Kalau kampung saya ramai orang puang, janda-janda lah tu lah mati tua-tua. Orang lelaki mati awal lagi. Seorang lelaki mati tinggal lah. Mok-mok, moci-moci tu. Cara tu buat ada tu ambil orang lelaki, beranak keluar seorang puang, keluar dua puang. Hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid, kata Nabi, sehingga jadilah nisbah lebih kurang 50 orang puang seorang lelaki. Sampai tahap tu. Ramainya orang puang dengan orang lelaki nisbahnya 50 orang puang seorang orang lelaki. Sampai kadang-kadang kalau orang muda-muda tak pada kat bawah tahu nak pilih mana seramai. Gitu lah. Dan saya belajar dulu pun dalam kelas, lelaki 5 orang, puan 15. Jadi kita ni nak bila puan jadi segan juga lah. Segan lah. Apabila kita belajar nak kena cakap depan, cikgu bersyarah suruh cakap depan. Ni boleh cakap depan puan raka. Klik-klik tengok puan lelaki ada 5 orang. Kena buat mana? Waktu je ada. Pak layak belajar situnya. Tapi realitinya kita tengok begitulah. Di mana-mana tempat pun ramai orang puan daripada orang lelaki.